Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mempertemukan kita ni sekali lagi dalam rancangan Mutiara Hati, berkongsi kalam-kalam ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang diperolehi. Baik. Agama Islam mengajak umatnya, pertama supaya kita ni prihatin, ada sifat keprihatinan kerana nasib masing-masing tidak sama. Yang kedua, Islam mendidik kita ni supaya jadi orang yang baik. Hatta kita ni disuruh untuk berkata baik. Dalam Al-Quran kata Allah, wa qulu linnasi husna, dan berkata baiklah sesama manusia. Bukan saja pergaulan, bahkan dalam hati sangkaan baik pun dianjurkan, husnuzon. Kemudian yang ketiga, Islam juga mendidik umatnya supaya menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur, iaitu atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni. Sihat itu nikmat, masa itu nikmat, kaya mewah itu nikmat. Maka kata para ulama, salah satu cara kita ni bersyukur atas nikmat Allah ni ialah gunakan nikmat yang Allah bagi ni dan kembalikan kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Contoh, Allah bagi kita ni kesihatan, maka gunakanlah kesihatan ni untuk kita ni beribadah kepada Allah. Allah bagi kita ni kekayaan, kemewahan, maka gunakanlah kemewahan kekayaan ni untuk kita ni bersedekah atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang saya sebutkan tadi itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada kita ni satu ibadah yang mulia, yang terkumpul di dalamnya tiga perkara yang disebutkan tadi. Apa ibadah itu? Dipanggil dia sebagai zakat. Kerana dengan zakat adanya keprihatinan. Dengan zakat dapat kita ni membaikkan hati kita ni. Dan dengan zakat inilah juga tanda kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada tajuk perbincangan ataupun perbahasan kita pada kali ini ialah berkaitan zakat meraih berkat. Auda penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut saja tentang zakat, maka ia adalah satu tuntutan agama kita ni, Islam. Bila sebut tuntutan, maknanya ia suatu suruhan yang berupa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan perintah kawan kita ni. Ia bukan je perintah bos kita ni, tetapi ia adalah perintah daripada Allah, Tuhan pencipta kita ni, makhluk. Kalau kita ni baca dan lihat dalam Al-Quran, kita akan dapati zakat itu disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Dan di antaranya banyak kita ni lihat zakat, salat dan zakat ini selalu berhubung, selalu disebut sama-sama. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Adanya hubungan rapat di antara salat dan zakat. Dalam bahasa mudahnya ialah kerana pertama, dua-dua ibadah salat dan zakat ini adalah dua-dua perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dari sudut pensyariatan yang kita ni lihat, bukan umat kita, umat Nabi Muhammad sahaja yang disyariatkan. Bahkan Rasul-Rasul yang terdahulu, antara ajaran mereka ialah menyuruh kepada kaum mereka untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Dan kalau kita ni lihat dalam sebuah hadis yang sahih, dalam hadis kata Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina ataupun asasnya ada 5 perkara. Syahadah alla ilaha illallah, mengucap syahadah tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad adalah pesuruh Allah. Kemudian kedua, wa iqamis salah, dirikan salat, wa itaiz zakah, dan keluarkan zakat, wal hajjil bait, menunaikan haji, kemudian wasami Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diletakkan zakat pada tempat yang ketiga tadi, setelah solat. Maka ini kerana solat itu merupakan hubungan kita ni secara langsung dengan Tuhan kita ni. Tetapi zakat adalah tanggungjawab kita ni sebagai manusia, sesama manusia. Apa makna zakat ini? Dalam bahasa mudah dari segi bahasanya ialah berkembang, bertambah dan juga bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang mensucikan jiwanya. Manakala dari sudut istilah syarak ialah satu kadar tertentu dari jenis harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan manusia yang tertentu dengan syarat-syaratnya. Baik, kalau kita ni lihat, inilah keindahan Islam. Di sebalik pensyariatan sesuatu ibadah, adanya hikmah. Maka peranan zakat itu amatlah penting dan perlu dihayati sepenuhnya. InsyaAllah kita akan sebut nanti hikmah
kita ni menunaikan zakat. Baik, sebelum itu saya ingin menyebutkan dan mengingatkan kepada kita ni semua tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala dan ancaman bagi mereka yang enggan menunaikan zakat. Kita ni lihat dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ya'mizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maksudnya, dan orang yang menyimpan emas dan perak, yakni yang tidak mengeluarkan zakatnya dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Kita dilihat emas dan perak ini masanya wang kertas lah. Sebab wang kertas inilah nilai yang digunakan pakai oleh seluruh dunia. Dan nilainya ni mesti dibalikkan sebelah kepada emas dan perak. Kemudian maksud fi sabilillah, membelanjakan pada jalan Allah dalam ayat ini ialah menunaikan nafkah yang wajib seperti menunaikan zakat. Kemudian kata Allah tadi, fabashshirhum, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Maka ini seakan-akan menunjukkan kepada kita ni satu teguran sinis ataupun ejekan kepada orang yang enggan menunaikan zakat. Karena sudah pasti azab yang disediakan oleh Allah itu bukanlah sesuatu yang menggembirakan, bahkan yang menakutkan dan mendukacitakan kita ni. Inilah menunjukkan kepada kita ni bahawa Allah Subhanahu wa taala membagi gambaran, teguran dan hukuman kepada orang yang mampu menunaikan zakat, tiba-tiba yang mengabaikan zakat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auda penonton yang dirahmati Allah, di antara janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menunaikan zakat ini ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Yang mafhumnya, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka dan tidaklah ada ketakutan atas mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Baik, di antara hikmah, apakah hikmah yang terkandung dalam zakat ini? Yang pertama, ia membersihkan harta dan mensucikan hati manusia daripada sifat tamak, kedekut, bakhil dan yang seperti dengannya. Apabila kita ni memberi, maka dengan sendirinya sifat tamak, bakhilan ni akan hilang. Kerana tujuan zakat itu ialah membantu orang miskin ataupun golongan yang memerlukan. Orang miskin keluar daripada kemiskinan. Bukan setakat kita ni membantu, tapi kita ni mengeluarkan ke dia. Kerana harta ataupun kekayaan itu adalah amanah. Dan setiap harta kita ni ada hak orang lain. Kita ni selalu mendengar ungkapan dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain. Dan ini memang betul, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Dan orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu, yakni zakat, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mahu meminta. Ayat ini menunjukkan kepada kita ni salah satu bentuk ihsan, kebaikan kepada makhluk Allah, iaitu seorang mukmin itu hendaklah mengetahui bahawa pada hartanya itu ada hak-hak yang perlu ditunaikan kepada orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta tetapi ia memerlukan. Maka bagaimana supaya kita ni sentiasa ikhlas dan sentiasa memberi, tidak lain tidak bukan, iaitu dengan kita ni merasakan bahawa rezeki itu adalah milik Allah dan bukannya milik kita ni secara mutlak, maka ada hak orang lain yang perlu dikeluarkan. Kemudian yang kedua, menzahirkan sifat kehambaan dan ketakwaan dalam diri seorang hamba. Kerana matlamat tujuan kita ni dihidupkan di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia ni melainkan hanya untuk menyembah Allah. Maka oleh kerana ini firman Allah, zakat adalah suruhan dan perintah Allah, maka kita ni tunaikanlah apa yang telah diperintahkan dengan sebaiknya. Kerana hikmah besar bulan Ramadan itu sendiri adalah taqwa. Kerana dengan takwa inilah yang membezakan nasib, yang membezakan kedudukan kita ni di akhirat besok. Kemudian yang ketiga, zakat ini saya katakan ya umpama macam ibadah haji dari satu sudut. Kerana apa? Tidak semua orang mampu untuk menunaikannya, melainkan diberikan kemampuan oleh Allah dan keinginan yang kuat dan dibekalkan sifat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa ini adalah suatu perintah Allah dan bukan beban. Demikianlah di antara hebatnya hikmah yang kita dapat daripada ibadah zakat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang menunaikan zakat. Kalau kita tidak ada alasan kukuh untuk menunaikan zakat fitrah, apa kita akan jawab di hadapan Allah besok? Allah akan tanya daripada satu ke satu. Daripada harta kamu, di mana kamu dapat dan di mana kamu membelanjakannya. Inilah soalan-soalan yang bukan kita ni jawab tuan-tuan. Tetapi amalan kita inilah yang sendiri yang menjawabnya. Jadi mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala lindungi kita ni, jauhi kita ni daripada azab kerana keengganan menunaikan ibadah zakat. Ya Allah, Engkau berilah ganjaran kepada mereka yang mengeluarkan zakat. Ya Allah, berkatilah hidup dan hartanya yang telah menunaikan zakat, dan bersihkanlah harta dan dirinya daripada sebarang kekotoran. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini ada kebaikan, ada manfaat kita ni bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.